asalnya 5, dia kata ambil separuh. So separuh ni saya ambil 3 makmal lah. So yang hasilnya seperti mana yang kamu tengok dalam manual tu, ada 3 tajuk tu. Isi circuit, zener diode, power supply and transistor. 3 je lah. Ada 2 tajuk tu saya dah buang untuk kamu punya ni lah sebenarnya kita punya semester COVID ni, untuk memudahkan kamu ni lah, mengurangkan kamu punya beban kamu lah. Itu pun kadang 3 pun kadang kalau ikut pengalaman saya kadang ada juga yang lambat, terlalu lambat. So dah bagi ringan pun tak boleh juga, saya pun tak tahu macam mana. Caranya yang ni dah membantu kamu lah. Tapi whatever pun kamu buat mana termampulah, jangan stres sangat. Kalau ada masalah just beritahu saya. Cuma untuk memudahkan kamu supaya tak mengganggu kamu punya urusan harian, selesaikan semua kerja ni dalam masa makmal lah. Kalau 3 jam, 3 jam. Kalau sekarang terus kamu expand 4 jam lah, katakan hari ni slot kita 3 jam, kamu buat sampai 4 jam kalau tak ada kelalapan ni. Kamu settlekan juga hari ni, whatever ni, and then baru tak payah nak fikir. Tapi mungkin untuk lab kita ni, saya punya plannya is kita akan buat satu tajuk ni akan cover 2 minggu. So untuk minggu pertama mungkin kalau katakan dalam slot lab tu kamu tak siap, so tak apalah, kamu boleh bawa ke minggu satu lagi. Tapi make sure minggu yang satu lagi tu kamu dah standby untuk siapkan. Dan kalau kamu rajin, kamu boleh siapkan dulu dalam masa luar daripada makmal tu. Datang minggu yang satu lagi, kamu boleh terus selepas lab, ataupun selepas saya briefing ke apa, ataupun selepas habis masa lab tu, kamu boleh terus submit dalam report tu, dalam ni lah, dalam kita punya Google Classroom. Itu pun lagi bagus lah kalau kamu ada masa. Kalau tak ada masa, buat dalam masa makmal. Okay. Alright, and then dia punya tajuk. Sebelum saya masuk dalam ni, ada sikit pasal dia punya format. Saya pun tak sempat nak buat dia punya kerja. Ada ke tak? Format ni, mungkin kamu boleh follow existing dulu-dulu punya format ni lah. Apa nama tu, lab report yang lama-lama ataupun yang standard lah, standard lab report. Kalau ada, saya cuba tengok. Plan tak ada lah. Dulu saya ada buat dia punya format, tapi dah mana pergi dah. Tak ada lah. Lab manual, copy ini semua lab manual. Tak ada lah. Sekejap, sekali lagi saya cuba tengok yang tak lepas. Tak tahu saya simpan kat mana. Tak apalah. Lab manual macam biasalah kalau kamu sedia maklum. Macam kamu standard yang lab manual yang macam yang lain, kita ada tajuk apa, kita ada objektif dia apa, and then mungkin dari segi dia punya teori tu mungkin kamu boleh ringkaskan sajalah. Kalau dalam lab manual tu ada teori, mungkin kamu ambil 1-2 perkara, kamu kompres. Jangan salin balik semualah, ambil yang ringkas je, ringkaskan apa teori dia. Sama juga dengan dia punya metodologi. Metodologi ni method dia lah. Kamu jangan ambil juga yang apa dalam manual suruh tu, tapi kamu kena tukarlah bentuk reporting, iaitu kepada ayat pasif lah. Kalau dia kata suruh buat ni, kamu kata benda ni dah buat. Jangan kamu kata, jangan dalam report tu kamu suruh saya buat balik kan. Kamu reportkan apa yang kamu dah buat. Ayat dia kena ubah sikit. Okay. And then yang lain tu is data dia kan. Data and analysis. Kat situlah kamu tunjukkan semua. Kalau ada table-table, kalau ada graf-graf, kalau ada calculation semua kat situ. Okay. Dan mungkin kat situ juga kalau ada soalan-soalan yang ditanya, yang ditanya dalam manual tu. Okay, apa ni, kamu jawab kat situ. Ada soalan-soalan ke dalam manual tu, kamu jawab dalam
discussion tu lah. Apa nama tu, data analysis. And then yang keempatnya discussion pun kamu buat ringkas je, discuss apa yang kamu dapat. Contoh dia kalau katakan objektif eksperimen satu nak cari apa, cari arus, cari voltan katakan, contohlah kan. Okey, macam ni kan, mana ni kan, objektif serial parallel circuit kecoh low. Okey, maksudnya kamu nak cuba tengok apa dia parallel circuit, apa dia serial circuit. Cuma mungkin dari segi apa discussion dia, apa result kamu dapat. Okey, biasanya kalau result apa yang kita dapat tu kita compare dengan antara teori dengan eksperimen. Kalau teori ni mungkin skit yang sama, kalau contoh dia macam ni, skit yang sama, ada value-value dia, contoh dia macam ni. Mana dia? Katakan ada value, ini kamu kira secara secara teori, secara calculation, berapa R total dia, berapa V dia, berapa I dia, secara teori, secara calculation. And then based on nilai yang sama, kamu buat eksperimen secara simulation ni and run. Apa beza dia? So that means kalau beza dia dalam within range yang acceptable, beza tak banyak, maksud dia okey lah. Kamu beritahu acceptable lah, value dia acceptable and kamu boleh kata eksperimen ni consider berjaya. Tapi kalau katakan kamu kira dapat satu value lain, bila kamu buat eksperimen dapat nilai yang terlalu jauh, katakan R total katakan secara calculation dapat 10, tapi bila kamu buat apa nama tu, R total pula, mungkin I total lah katakan, I total katakan kamu buat calculation katakan dapat 10, tapi bila run this software, buat skit kamu dapat katakan value yang sama, tapi kamu R value dia yang sama seperti mana dengan teori, kamu dapat katakan 100 ke 1000 ke 500 something yang agak memang jauh sangat. Walaupun kamu dah cuba 2-3 kali, kamu dapat value macam tu. So dalam kes macam tu, satu dari segi reporting kamu beritahu je lah, kalau kamu dah cuba 2-3 kali dapat result yang tu, that mean kamu kata eksperimen tak berjaya ataupun mungkin ada something wrong dengan kamu punya ni. Dan kamu beritahulah dari segi apa, ada apa masalah ke apa ke something, whatever kamu reportkan. Okay, itu dari segi inilah discussion dia. Dan yang terakhir dia is the apa rumusan dia, conclusion. Okay, concludekan apa yang objektif ni. Kalau ni mungkin tak berapa clear, mungkin kamu boleh kata kalau serial parallel ni apa objektif dia? Nak cari arus, nak cari voltan, sama dengan Kirchhoff rule, nak cari arus, nak voltan, itu dia punya apa conclusion dia. Itu lebih kurang lah dia punya bentuk. Nanti saya cuba cari balik saya punya form apa bentuk ni. Tapi in general lebih kurang sama dengan reporting yang lain lah. Okay. Tapi itu macam saya beritahu tadi lah, yang pentingnya is more on data analysis. Result itu yang penting. Yang atas tu method tu kamu cuba ringkas-ringkaskan. Yang dia punya metodologi apa nama tu, teori ke, itu pun ringkas saja. Jangan buat terlalu panjang sebab saya nak fokus pada output, bukan fokus on apa yang kamu apa salin daripada apa manual. Okey, itu dari segi report dia, format dia. And then reporting pun setakat ni saya ingat kamu boleh hantar by personal dulu seorang hantar satu dulu. Unless saya rasa macam perlu, saya akan kalau perlu pun saya rasa kita buat secara grouping lah Setakat ni saya rasa buat by individu lah. Okay, seorang buat report ni. Tapi kamu jangan tiru lah report kawan-kawan kamu. Mungkin apa yang kamu buat kamu reportkan. Salah tak apa. Okay. Bukan just nak dapatkan markah tinggi, tapi nak tahu apa. Sebab tujuan sebenar kita buat eksperimen ni ialah nak membantu kamu punya pemahaman kepada apa yang kita dah belajar dalam lecture. Kan dalam lecture tu secara teori. So makmal ni kita buat eksperimen supaya apa, kita perkuatkan lagi apa yang kamu dah buat lah. Dan asal dia kita guna makmal yang sebenar kan. Tapi sebab makmal sebenar ni kita tak boleh run lagi setakat ni. So harapnya dengan walaupun sekadar simulation ni, sikit-sikit kita akan nampak ataupun membantu lagi lah apa yang kamu dah belajar dalam kelas. Okay. So itu dari segi reporting dia. Dan untuk reporting setiap 2 minggu sekali lah saya punya schedule dia. 2 minggu
sekali kamu hantar satu report, 2 minggu sekali hantar satu report. So that means hantar through Google Classroom. Nanti saya akan activate dia punya link untuk submit tu setiap kali satu report. Kamu hantar kat situ je lah. Okay. In case kamu tak boleh nak upload gunakan Google Classroom, tapi seboleh-bolehnya guna Google Classroom lah, senang saya nak menanda kamu punya ni lah, semua dalam satu pool. Tapi kalau in case memang tak boleh juga nak upload, kamu boleh hantar through WhatsApp direct dengan saya pun tak apa. Okay, itu kalau tak boleh jugalah. Seboleh-bolehnya hantar semua dalam Classroom supaya senang urusannya, semua ada record dia. Kalau guna WhatsApp ni kadang dalam handphone kan, kadang kita terpadam ke apa benda susah. Kalau dalam Classroom ni memang semua dah ada all in one, satu one stop punya tempat. Okey, yang lainnya okey, ada sebelum saya itulah saya sebenarnya dulu dah ada dia punya reporting apa yang kamu nak, tapi dah hilang dah semua file tu sebab saya ni subjek ni mengajar 1 tahun sekali kan. Bila dia tak mengajar tu kadang dia punya file tu dah saya tak ingat mana yang saya simpan. Okey, itu dari segi reporting. Keduanya mungkin saya boleh tulis je lah kod. Saya cuba buat apa saya cuba guna ni lah. Saya guna whiteboard je lah Okay. Okay, untuk reporting, pula, untuk rubrik dia lah apa markah yang kamu akan dapatkan. Ada 3 perkara yang saya akan tengok untuk reporting ni. Satu, lama pen saya tak ada dakwat pula. Tak boleh nak pula Mana nak tulis ni screen? Ni saya conteng sorry. Okay, so 3 perkara ni return report, maksudnya report yang biasalah. Kalau selalu kamu hantar yang kamu type semua tu, tapi yang ni kamu type, kamu convert kepada PDF, so PDF tu hantar kat saya through Google Classroom. Tu satu markah. So tak silap saya dalam 10 markah, nanti saya check balik dia punya pecah markah. And then file live wire. Okay, yang kamu buat ni nanti whatever menu apa dia punya skit tu, so file yang kita guna live wire punya file tu dia boleh save as. Okay, so file tu yang kamu upload juga sekali dengan ni lah, kamu dalam report tu, satu report tu kamu ataupun satu lab tu kamu hantar return dia yang PDF and then dia punya live wire. And ketiganya video video ni video ni macam saya cakap tadi lah, maksud dia benda yang kamu rakam, just screen capture apa yang kamu dah dapat dari segi apa yang kamu buat tu lah. Setiap manual ataupun setiap apa dipanggil ni, setiap pen saya pun sekejap saya nak just tak boleh lah saya punya ni pen dah buat dia dah habis. Tak apalah. Okay, so lebih kurang 15 markah untuk kamu punya ni lah, kamu punya
report keseluruhan dia. Return, file live wire dan juga dia punya video. Itu rubrik pecahan markah yang kamu kena ni lah. Okay. So hantar setiap 2 minggu sekali. Setakat ni kita buat individu seorang hantar satu. Nanti kalau saya semacam banyak sangat, nanti saya kena tahulah, mungkin kena buat grup ke ataupun macam mana. Tapi kadang-kadang buat grup ni ada bagusnya, ada tak bagusnya lah. Bagusnya mungkin sebab report tu tak banyak, saya perlu tanda. Tapi kalau ada isu dalam semester lepas tu, lalulah saya tengok kadang bila mula-mula kamu pilih kawan untuk kamu punya partner, tapi bila kadang baru masuk lab kedua dah ada masalah, dah nak pecah grup lah dan nak buat individu. So kadang susah juga. So setakat ni kita buat individu lah, senang. So, kamu tak payah risau kawan kamu buat kerja tak buat kerja, buat sendiri je. Apa yang kamu buat, hantar. Okay, itu dari segi reporting. So untuk kita punya hari ni, kita akan cuba tengok ni kita punya eksperimen satu ni. Okay, saya tutup dulu yang... Boleh nampak skrin saya? Nampak Okay. Kalau kamu tengok bila kamu run software tu, first dia akan keluar ni getting started ni. Kalau kamu dah install, getting started akan ada tiga benda ni lah. Create skate, open skate, open electronic skate using live wire, tutorial, website dan sebagainya. Okay. So kalau kamu nak belajar sendiri boleh, kamu boleh guna tutorial ni pun lah. Saya pun dulu belajar nak memahami pun guna tutorial ni. Pun boleh pergi website dia pun ada juga contoh-contoh dia. Tu kalau kamu nak explore lebih lagi lah, tapi sebab kerana tutorial tu tajuk dia setengah tajuk tu melebihi apa yang kita nak lah kita guna. Sebab dia satu level lagi software ni kalau kita guna sebenarnya, jadi kita boleh buat PCB board kita boleh buat elektronik untuk control whatever lah, itu dah advance. Kalau betul-betul gunalah dia punya capacity dia tapi kita tak guna yang tu, kita just guna surface sikit je itu just untuk buat skate analysis je. So untuk manual ni kita just gunakan create skate ni klik create skate, dia akan keluar satu canvas kosong macam ni. Okay, canvas kosong ni kalau kamu perasan sebelah kanan akan keluar gallery, yang lain tu samalah ada ikon-ikon ni. So yang benda yang kamu kena get use is yang ni gallery ni. Gallery ni dia punya ikon dekat atas ni. Okay. Klik, unclick, klik, unclick, kamu akan dapat hide-kan dia lah. Okay. Yang ini kamu punya canvas, maksud dia tempat kamu lukis lah. Kertas dia lah, soalannya kertas. Okay. And then ini kamu punya apa yang kita nak gunakan. Okay. So yang saya kata tadi hantar file tu maksud dia yang ni bila kamu buat satu eksperimen lab ataupun dia punya skit, so kamu akan save kat sini kan. Okay, save as. So kamu boleh save ataupun save as lah. Kalau kamu nak tukar nama, save as apa nama .lv. Katakan lab 1 kan, lab 1, automatik dia akan nama file dia silap LVW tadi saya kata LWV. Okay, save. Biasanya dia akan simpan dalam dokumen, kamu save. So nanti file tu, itu yang kamu kena upload lah ataupun kamu kena submit kepada saya sebagai salah satu report. Okay. Alright, untuk ni yang kita nak get use yang ni gallery ni, kalau kamu tengok ada banyak grup-grup dia ataupun komponen dia. Yang pertama kita ada komponen yang besar dia, kita ada power supply. Kalau tengok sini lah, kita ada power supply. And then kita ada ni yang besar dia, yang sub ni dia punya ni lah. Yang besar dia power supply, and then kita ada connector, jenis sambungan. Sebelum tu power supply ni maksud dia sumber kuasa kita, AC, DC, bateri, cell, ground, voltage, zero, tu ni Ni semua power supply lah. Kita ada apa dipanggil ni yang boleh ubah ni voltage boleh ubah. Kita ada AC punya source, kita ada AC current source, fuse, regulator. Kita yang biasa digunakan lah power supply. And then kita ada connector, jenis sambungan. Ini sambungan biasa, maksudnya kabel lah, wire saja. Okay. Ini terminal, maksudnya penghujung bagi satu wire. Kamu nak matikan kosong macam tu aja,
Ataupun kita, yang ni kalau katakan nak point A kepada point B, ada 2 point yang kita sama, guna rail. And then kita ada ground terminal, VCC, VDD, VSS. Ini yang ni lebih kepada bila kita guna dalam elektronik ataupun apa nama dipanggil tu, kita punya skit nantilah, skit yang melibatkan elektronik, analog elektronik, kita punya transistor, kita punya JFET ke dan sebagainya. Mostly transistor lah, ini BJT punya ni. Apa dia VCC, apa dia VDD, ada VSS sambungan dia lah. And then kita ada measuring, ni tak ada apalah, test point je. And then ni single inline, dual inline terminal ni tak guna. Ini dah level tinggi lah, kita tak perlu sangat gunakan yang tu. And then kita ada ni lah tadi kan, kalau dia nak tunjuk one inline, 8 pin, ini lebih kepada skit analog lah ataupun dia punya skit sebenar dia. Kalau kita nak buat dia punya skit untuk real punya skit, so kita akan gunakan ini, tapi untuk subjek ni kita tak guna. Dual inline tak guna, terminal block pun kita tak guna. And then kita ada input component. Input ni maksudnya yang nak control kita punya skit, switch dia lah. Okay, push to make, push to break, SPST, SPED. Ni switch semua lah semua bentuk switch tu berbeza. Mungkin kalau kalau dalam real tu kita ada switch yang on off, berbeza-beza. Ada setengah switch tu kita tekan dia dah on, terlepas dia off. Ada setengah tu kita tekan je dia dah on, kita tekan selagi on off. Ni jenis macam tu lah, push to break. Ataupun kita tolak ke atas dengan tolak ke bawah. Kalau tolak ke bawah dia jadi on, kalau tolak ke atas dia jadi off. Itu pun salah satu yang digambarkan kat sini. Ada orang masuk ke? Tak ada. Tak ada. Okay. And then yang lain-lain lah. Ini nanti kita akan detailkan lagi. Tapi ini jenis-jenis switch yang akan terlibat. Ini banyak kita akan guna nanti. And then sensor. Okay, ini contoh dia, kita ada variable resistor, resistor boleh ubah, potentiometer. Di antara, ada setengah kita guna, ada setengah tak gunalah. LDR, light dependent resistant. Okay, ini sensor cahaya thermostat, phototransistor, antara crystal oscillator tak gunalah banyakkan kita cuma guna setakat mungkin potentiometer je kot rasanya. Okay. Tapi yang ini kita akan guna nanti virtual instrument. Ini macam sumber signal generator sumber penjana gelombang Kalau kamu mungkin kamu tak masuk mamal lagi, saya tak tahulah dulu masa kamu matrik ke ataupun diploma, kalau kita buat skit elektrik, kadang kita akan gunakan panggil signal generator. Kita nak bentuk signal tu macam mana, sine wave, cos wave, square wave, triangle wave semua, berapa frekuensi dia, berapa dia punya magnitude semua tu, itu consider generator, signal generator. Yang ni kita akan guna. Yang word generator ni untuk analog tak guna, tapi untuk digital nanti mungkin kamu akan gunalah PHY 548 rasanya lah, tak silap saya. And then kita ada passive component. Ini yang saya beritahu dalam kuliah itu, kita ada passive, kita ada aktif. Passive component ni mostly adalah litar, kebanyakan ni adalah litar yang biasa ataupun litar elektrik biasa. Dan dia boleh juga litar yang boleh wujud dalam litar elektrik biasa dan boleh wujud dalam litar elektronik. Okay, itu kita panggil passive, yang tak generate ataupun tak contribute tenaga, net energy kepada skit. Ini contoh dia, kita ada resistor, jenis resistor ni berbeza lah. Ada yang single resistor, ada yang yang sekali 7 resistor ke 8 resistor, ini depend lah macam mana kamu nak buat. Okay, ni yang macam tadi lah, variable resistor, potentiometer. And then kita ada capacitor, electrolyte. Ini jenis capacitor. Ini capacitor biasa, ini specific electrolyte. Ini kita ada variable capacitor. And then inductor pun kita dah belajar, dah sentuh sikit itu dalam kelas gelung variable inductor, transformer.
Tapi tak semua kita gunalah. Mungkin yang ni setakat guna induktor, kalau guna pun capacitor dan resistor sajalah untuk passive ni And then kita ada semiconductor, ni banyak kita akan gunalah. Diode, pada diode mungkin yang dah belajar tahulah, yang tak belajar nanti kita akan discuss kemudian. Kita ada Zener diode, kita ada tristor diode. Okay, kita tak guna rasanya tristor. Kita ada bridge rectifier, ini kita akan guna. Transistor, ini yang kita punya major discussion nantilah dalam chapter 3, 4. 3, 4 ke? 2, 3, 4. 3, 4, 5 rasanya. Okay. Kita punya transistor, kita ada jenis NPN ke, kita ada PNP, kita ada MOSFET, kita ada MOSFET N channel, MOSFET P channel, kita ada JFET N channel, JFET P channel. Ini jenis-jenis transistor lah. Cuma kita untuk subjek ni mungkin kita akan untuk kuliah nantilah kita akan gunakan yang NPN ataupun PNP dengan JFET saja. Yang MOSFET ni dah advance, tak ada lah dalam ni. Alright, itu semiconductor. And then kita ada logic gate. Logic gate pun tak guna untuk semester ni, kamu akan guna masa subjek digital nanti. Ini melibatkan logic, output, clock, input, tak gunalah. AND gate, OR gate pun tak guna. And then kita ada integrated circuit. IC ini pun rasanya tak guna untuk semester ni. Ini lebih kepada analog, digital tu timer, dual timer, op-amp. Op-amp ada kita guna discussion dalam lecture ada chapter terakhir. Tapi kita punya kita punya lab ni tak adalah tak ada rasanya op-amp. Okey, yang lain ni tak gunalah. Ini jenis-jenis dia pecah ada 7400 series, 400 series tak ada guna Ini dalam 548 nanti Okey, output. Okey, ini yang kita akan gunalah output kita. Mungkin ini tak ada sangat. Signal lamp ni lampu biasa, filament lamp, buzzer. Kalau nak dalam sikit kita ada, kita nak tengok output dia macam mana kita nak detect. Salah satu yang mungkin kita letak buzzer bunyi macam loceng alarm dalam sikit. Ini kalau benda tu okey, output kita dia bunyi ting, contoh dia, tu consider buzzer. Ataupun loudspeaker, kamu nak bunyi lagi kuat, letak speaker. Ataupun kita ada motor, dalam putaran kita ada SPDT relay, kita tak guna sangat inilah, solenoid memang tak ada. Ataupun yang ni kita akan banyak gunalah LED. Bukan banyak guna, memang mostly kita guna LED. Output kita dalam bentuk LED. Kita buat sikit, kita nak tengok output, kita letak LED. Kalau LED menyala, main output kita okey lah. Kalau tak menyala, main something wrong. So, guna LED. Ataupun guna flashing LED, dia main output kita. LED tu akan menyala tapi dalam bentuk berkelip kan. Kalau katakan dia warna merah, dia akan merah, off, merah, off, merah, off. Itu consider flashing lah. Ataupun bi-color LED. Bi-color LED maksudnya satu LED tapi ada dua color. Merah, biru, merah, biru. I mean, bila dia okey, LED tu jadi merah, biru, contohlah kan. Ataupun tri-color, 3 color, merah, biru, hijau, contoh combination. Okay. Ini sebagai output. Ni kita akan, kalau kamu nak cantik nanti output boleh letak output tri-color lah. Tapi yang banyakkan saya tunjukkan dalam manual, setakat guna LED 1 pun dah okey dah. Okay, LED display. Kita ada 7 segment. Display ni tak adalah, ini untuk 548 nanti untuk digital. And then terakhir kita ada measuring. Yang ni kita akan banyak guna. Ini komponen penting bila kita buat circuit analysis, iaitu untuk ukur current, untuk ukur voltage, semua itulah. So untuk ukur current kita akan ada ammeter, untuk ukur voltage kita ada voltmeter. Okay. And then kita ada visual instrument, ini untuk gambarkan balik atau untuk trace balik output kita. Kita akan ada multimeter. Okay, analog multimeter. Okay, ini macam apa dipanggil tu, macam satu meter tapi di dalam ada display lah. Either kamu, kalau analog ni maksud dia akan bayangkan kalau ada katakan bacaan voltan
okey, dia akan ada depletion dia, ada pesungan dekat apa jarum ni lah, berapa value dia. So value tu reflect berapa nilai dia, tu analog. Tapi kalau digital, benda yang sama tapi kamu gunakan digital, so dia tak akan ada pesungan, dia akan ada just a value. 1, 2, 3. Kalau kamu tengok dia ada nombor ni kan, display untuk numbering tu just a number saja ataupun value saja, dia tak ada jarum dia punya jarum bergerak tu tak ada. Sama juga wattmeter, just a value. Oscilloscope ni kita nak trace dia punya output tu untuk gelombang kita. Ada turun, naik, and then ada tak dia punya beza fasa macam kita di sky tu antara dua gelombang arus dengan gelombang katakan voltage dalam satu sumber yang sama, kita tengok adakah fasa dia berbeza atau fasa yang sama, kita boleh tengok dalam oscilloscope. And then logic analyzer pun tak guna. Okey, itu antara komponen-komponen yang akan digunakan lah. Tak semua, tapi yang penting itulah dia. Alright, untuk eksperimen katakan untuk buat kita nak buat satu nilai, katakan untuk hari ni, contohlah kita buat untuk yang inilah. Saya tak tunjuk direct, tapi saya tunjukkan macam mana nak gunalah. Okey, katakan kita nak buat satu circuit apa dipanggil ni circuit series series resistor in series. Okey, so kaedah dia senang aja, kamu klik and drop je kat sini klik drop kalau kita nak ambil komponen dia. Okey, macam mana kita nak sambung? Okey, katakan kita nak 3 ni kita nak series kan. Okey, kalau kamu nak cantik kamu boleh rotate lah, guna atas ni rotate. Ni pun boleh rotate kan. Boleh nampak jelas saya punya ni? Boleh harap-harap. Boleh Jelas. So kamu rotate, katakan macam ni, ini pun rotate just, ini tak ada apalah, ini cara nak gunakan window bukan nak gunakan. Okay. And then kamu kalau katakan kamu nak sambungkan, sama ada kamu nak ambil wire baru, kalau nak katakan nak gunakan kabel lain, kamu just tarik macam ni. That mean antara sini dengan sini ni ada sambungan lain lah. Tapi kalau kamu tak nak, kamu boleh direct saja. Direct ni maksudnya kamu drag and bawa je end to end. Dia bersambung. Sambung juga ni pun direct macam ni. That mean dia dah bersambung lah 3 ni series. Okay, that mean soalannya satu resistor terus sambung kepada resistor kedua, terus sambung kepada resistor. Tak ada, kita perlukan wire lain untuk combinekan. And then katakan 3 ni kita nak sambungkan kepada satu sebelum tu. Ini kamu boleh labelkan lah ataupun kamu boleh letakkan value. Sekarang ni default dia letak 1K. So kalau katakan kamu nak buat value lain, kamu boleh gunakan klik kanan dekat dia punya icon tu. Model biasanya tak apalah, ambil default 1/4 watt. Dekat properties ni ambil dekat properties. Sini ada caption. Okay, dia dah letak ni R1, maksudnya ini dah ada R1 lah. Tapi kalau katakan kamu nak letak caption lain, tekan kamu letak X dah sahajalah nak letak Y, T. So yang tu pun akan keluar kat atas ni lah. So inilah. So R ni dia akan automatic, dia punya R1, R2 kalau dalam konteks ni adalah resistor lah. Biasanya ni automated by system. Tapi kalau kamu nak buat manually labeling, kamu boleh buang yang ni. Contohnya, kamu klik dekat yang default dia tu, kamu boleh delete je. So dia mean kamu boleh gunakan kamu punya yang kamu nak buatlah label dia. Okay. Tapi kalau tak nak, kamu boleh guna balik yang tu je lah. Ambil dulu yang dia punya ni. Tapi dari segi value, kamu boleh klik balik properties, kamu boleh set kat bawah ni ada value. So default dia akan pergi 1K kat sini. So kalau katakan kamu nak lagi besar, mega. Nanti saya tekan mega lah. Kalau nak lagi kecil, is 1 ohm saja ataupun milli ohm, micro ohm, nano ohm sampai pico ohm. Itu dia punya perfect dia, gandaan dia. So kalau katakan yang contoh ni, katalah kita nak ambil senang nak kira, kita ambil dalam yang biasalah, katakan 10 ohm 10 ohm kat situ.
So yang ni katakan R2, saya letak properties 2 ohm. Okay, ini ohm, tak ada prefix. Yang ketiga katakan kita letak 3 ohm. Okay, ni tak ada prefix. So that mean R1 10 ohm, R2 2 ohm, R3 3 ohm. Dia tak letak dia punya simbol unit Dia just letak value saja. Okay, so ini dia. So kita ada series resistor in series. So kita nak sambungkan kepada bateri. So biasanya kita akan gunakan power supply. So since dia adalah DC current, kamu boleh gunakan sel. Bateri pun boleh, tapi bateri ni specific value. Katakan kamu nak guna bateri, boleh ambil bateri, klik drop. Okay, kita rotate dululah. Alright, supaya senang. And then sambungkan saja, ambil je daripada hujung sini, katakan kamu gerakkan, kalau nak terus pun boleh. Sorry. Sini, terus, and then kamu sambungkan. So dia bersambung, sini bersambung juga. Alright. Dia memudahkan cara lah. So that means kita dah sambungkan contoh kat sini, bateri B1 ni 9 volt kepada 3 resistor. Kalau katakan kamu nak tukar value dia sama juga, properties instead of 9, katalah kita pakai kecil sikit lah. 6 volt lah 6 pun besar, saya letak 3 lah katakan, 3 volt. Okay. So 3 volt bateri 1, resistor R2. So bila kita run, sebenarnya benda ni dah jalan, tapi kita tak tahu sama ada apa value yang kita nak ni kan. That's why kita perlukan meter kat sini. Okay. So untuk meter, sebab tu biasanya saya jarakkan sikit benda ni lah. Saya jauhkan sikit supaya senang. Sebab meter ni kita kena separatekan dia punya ni. Okay, ni pun saya separatekan dulu supaya senang nak ni. Satu, kita nak letak meter. Saya buka balik Okay. Kita nak tengok meter yang boleh ukur katakan voltage. So voltage kita ambil measuring tadi. Ujung bawah measuring. Kita ada voltmeter. Okay, kalau nak guna voltmeter pun boleh, nak guna yang ni pun boleh. Tapi yang ni nampak lah. Kalau voltmeter ni just meter bodoh lah orang kata. Voltmeter. So ambil satu, katakan sini. So that means kita ada voltmeter. And then katakan kita nak ukur across R1. So kita rotatekan, sambungkan saja across R1. Okay, so that means ini adalah, so katakan kamu nak labelkan dia sebagai voltage untuk R1, V1 saya kata. Okay. Kalau kita run, klik atas ni run. So ada value dia, 2 ohm. Okay. And then kalau yang sama juga, kamu boleh, kalau nak guna benda sama, tak payah drag and drop semua, kamu boleh copy paste je. Copy, paste untuk yang kedua, paste untuk yang ketiga. Okay. So ini katakan ubah dia punya label. Ini untuk V2. Dan sini adalah untuk V3. Okay. V2 untuk resistor 2, V3 untuk resistor 3. So sambungkan juga macam tadi, sambungkan saja. Make sure dia ada tanda, dia kalau ada tanda macam bulat ataupun apa, macam ada hujung tu macam hitam gelap sikit, maksud dia boleh sambung lah. Kalau kamu pergi mana-mana tempat dia tak ada tanda, dia tak, macam ni kan, dia tak boleh sambung. Sambung juga. Okay, tak apalah. As long as dia bersambung lah. Okay. Sambung juga, sambungkan. Okay. Ni sama, saya sambungkan. Okay, yang ni pun saya sambungkan juga. Kalau macam ni tak boleh so mungkin saya kena gerak sikit ke dalam sikit. Okay, saya padam dulu yang ni. So ni sambung yang ni, sini, Allah Akbar. Ni sambung ke sini. Yang ni sambung ke sini. So that means itu prinsip dia So ini kamu kena ingat sampai bila-bila lah. Kalau voltage ni must be kita ukur across komponen. Komponen apa kita nak. Ini sekarang ni kalau V1 ni mean voltage across R1. Dia mean antara 2 point hujung ke hujung untuk R1. V2 sama juga across R2 antara 2 point hujung ke hujung untuk R2 dan V3. Dia mean antara 2 point in between. That mean sebab tu kita kata voltage across.
merentasi, merentasi 2 point. So kita dah ada V1, V2, V3. So bila kita run, so kita akan dapat lah itu nilai dia. Okay, sebab kita guna value yang berbeza, kamu boleh check balik. Tapi in total sepatutnya kita akan dapat balik 3 vote. So, kalau kamu campur balik, 3 ni 5, 6, 7, 8. So lebih kurang 3 vote balik kita dapat. So kalau campur balik V1, V2, V3, so kita dapat B1 ataupun sama dengan B1. So nak confirmkan benda tu dapat ke tak, boleh juga kamu letak ini sajalah. Stop dulu, kita letak aje satu ammeter, voltmeter baru. Jangan nak tengok betul tak? Betul kita dapat 3 volt. Okey. Sambungkan saja ujung sini. Ini pun sambung ujung sini. Kenapa dia tak ada? Okey. Hilang. Hilang. Apalah saya sambung satu-satu ni. Okey. So katakan ini saya labelkan sebagai V total. I mean ataupun VT, V total lah. VT ini equal to V1 campur V2 campur V3. Just saya letak macam tu je lah nak. Okay. V1, V2, V3. So kita run, kita akan dapat balik 2.99 ataupun 3 volt. I mean terbukti lah. Okay. So itu kalau kita nak ukur voltan. Setakat ukur voltan boleh faham? Ada soalan tak? Boleh Okay, kalau tak tak apa. Ni kira hands on lah kamu, saya buat, kamu buat lah. Macam tu, kalau better lah, kalau tak ada kamu dengar dulu. Okay, so itu untuk ukur voltan. Next, kita nak tengok dia punya current Okay, saya buang dulu yang ni lah. Yang ni sebenarnya tak perlu sangat pun. Okay, nak ukur current, dia sikit different dengan voltan sebab voltan kita ukur meter tu must be across merentasi mana-mana komponen So untuk ukur voltan, untuk ukur current, so dia must be at a point, maksudnya kat titik mana kita nak ukur. Katakan contoh kita nak ukur kat titik sini, nak ukur kat titik sini, nak ukur kat sini, maka kita kena letak kita punya ammeter tu pada titik yang kita nak. Okay, so katakan kita nak kat sini. Okay, kita ambil ammeter ni, kita drag dulu. Katakan saya nak letak kat sini. Okay, saya buang dulu. So maksudnya soalan kita kena letak ammeter ni di sini macam tu lah. Alright. Tapi yang ni salah lah sebab dia dah jadi, soalannya ni macam ada 2 parallel soalan 2 parallel. So apa kita buat ialah kita putuskan dulu point mana yang kita nak letakkan ammeter tu, kita buang, putuskan, bawa ammeter tu masuk, and then barulah kita sambungkan. Okay, sini dan katakan sini, sambung balik ke sini. Okay, so ammeter tu ada di tengah-tengah antara point mana yang kita nak. Sama juga kalau kita nak letak ammeter dekat, ini soalannya, ni satu ni katakan sini saya letak kat sini. Saya buang yang ni dulu, kita buat ammeter. Kalau perlu rotate, kalau tak perlu rotate pun tak apa. Ni yang sambungkan, lengkapkan sikit kalau tak lengkap, kalau katakan tak lengkap sikit kamu, dia tak boleh, arus tak boleh mengalir lah. Kenapa jadi macam tu Kenapa dia putus? Saya pun tak sure kenapa jadi macam tu. Zoom sikit. Okay, alright. So katakan sebab ini adalah current, kalau kita tengok ini arah current ni ke kanan kalau saya boleh nak conteng pun tak boleh sini apalah, arah arus ni ialah daripada positif dia ke kanan, pusing ke sini. Ini arus sebenar dia. So dia arah kanan dia, ini arus
emitter ni dengan emitter ni adalah emitter sepatutnya reading samalah. Katakan kamu letak dia punya labeling ni sebagai I total. Maksud dia total I total lah. I total IT I yang sama ni sepatutnya dia I total. Okay. Kalau kita run, kita dah ada reading untuk voltage, sekarang kita ada reading pula untuk current. Tapi ini current untuk main current lah. Alright, so kita ada sama lah. So kalau ada tanda negatif ni jangan risau. Maksud dia polarity kita punya yang ni yang terbalik. So kalau ada tanda negatif kamu boleh putuskan balik. Kamu terbalikkan je lah dia punya arah dia. Putuskan. Kita tukar arah. Okay. Sama balik. Ini pun sama sebab dia negatif tadi. Boleh buang. Ini kita terbalikkan arah polarity. Okay. So run balik. Oh kita dapat tak ada negatif lah. So dapat lebih kurang 200 milliamp. Okay. So betul tak betul kamu boleh check. Depend pada value ni lah. Kamu buat calculation. Kat situ lah dia punya guna yang kata apa yang kamu nak reportkan. Satu is kalau katakan ini adalah value untuk value untuk eksperimen. So kamu boleh buat dia punya macam table kan. Okay. V secara eksperimen. V1 berapa, V2 berapa, V3 berapa. And V secara calculation. V1 berapa, V2, V3 berapa. Mungkin kamu boleh buat macam, kalau saya boleh tunjuk kat sini. Apa saya pun dah lupa dah. Oh, kena stop dulu. Okay, katakan kamu nak letak dalam ni, text box ni, kamu letak text box. Katakan, ni saya letak insert table Katakan table kita, kolom dia 5. Katakan macam tu lah, lebih kurang So ini katakan R1, R2, R2, R3. Contohlah kamu boleh buat kamu punya table sendiri, R3. R3. Okay. So ini adalah R contoh dia. Kata contohnya R1 10 ohm, 10 ohm, R2 2 ohm, R3 3 ohm. Apa 2? Oh patutlah, tak apalah. Saya ubah yang sini lah, ini jadi tak kena pula 2, 20 lah 20 ohm, sini tak 30 ohm. Tak kisahlah tapi ini nak nampak dia punya value tu logik sikit lah. 10, 20, 30. So sini 20, 30. So dia punya R total akan jadi 3, 4, 5, 60 ohm. Sebabnya katakan sini voltage dia. V. So, ini sebenarnya adalah V1. Yang ni lah. Ni adalah V1. Saya letak dalam kurungan ni. Ini sebenarnya adalah V1. Ini adalah V1. Ini adalah V2. Ini adalah V3 lah. Referring So, ni referring to V1 sini. Berapa nilai dia? Okay, sini maybe kamu buat value calculation. Calculation. Dan ini adalah value eksperimen ataupun simulation itulah So calculation dia kalau ikutkan V1 apa dia? Kamu kira sendirilah berapa V1 calculate. Okey. V1 ni kamu kena tengoklah formula dia. Tapi kalau based on sini experimental value dia untuk R1 ni V dia adalah 4.99. Okey, 499 milivolt. Mana dia pergi? Ni.
499 milivolt. Ini 999.47 R2. Sini 999.47 milivolt. R3 kan 1.5 volt. Okey. R3 1.5. R total kamu boleh gabungkan ni semua ataupun kamu boleh letak meter pun boleh. So, kamu compare lah pula dengan yang calculator berapa R1 untuk voltage, R2 punya voltage, R3 punya voltage. So kamu dapat dia punya ini. Ini lebih kurang lah kalau kamu nak buat secara parallel serial lah. So untuk voltage. Untuk dia punya current, mungkin kamu current boleh tambah satu lagi ruang kat sini. Tak boleh katakan lebih kurang sama lah macam ni juga. Tapi instead of voltage, yang ni voltage tapi untuk current maybe kamu buat contoh di sini current sini current untuk I1 current sebenarnya sama je, tak apalah. I2 I3. So berapa nilai current dia? Mungkin table yang sama lah kamu tambah kat bawah sebab saya tak cukup ruang ni, saya gunakan, saya padam yang tadi. Tapi kalau kamu nak, kamu boleh gunakan table sama. Okay, so calculated value berapa current dia, tapi kalau secara eksperimental, kamu tengok sebenarnya ini I total sebelum saya cerita yang ni. Kalau kamu nak tengok R1, mungkin kat sini kamu boleh letak 1 meter. Kamu boleh putuskan yang ni. So letak meter ni copy yang ni lah. Copy. Paste. Tapi sebab ruang tu dah tak ada, saya kena gerak sikit lah. Kamu boleh select. Kalau kamu nak move banyak objek, kamu boleh select semua lah. Macam ni pun boleh. Okay, so saya letak kat tengah ni. Ini adalah untuk I1. Ini I1 Saya gerak sikit. Yang ni pun saya kena gerak sikit sebab tak ada ruang lah. Ini dah terputus. Okey, ni I1. Mungkin kat sini kamu boleh letak pula. Saya copy balik ammeter tu. Ini kat tengah ni. Ini adalah I2 pula. Tak kisahkan sebab dia in series. I1, I2, I3 adalah I yang sama. Just nak buktikan lah ataupun nak tunjukkan. Okay, katakan yang sini adalah I3, whatever lah. Kamu boleh putuskan sini. Kamu letak I3. Okey, katalah saya letak kat sini sebagai, ataupun saya letak kat sini lah. Sambungkan dengan dia. So ini sebagai akses sebagai I3. Okay. So I1, I2, I3. So ni completekan dia punya sambungan macam tu. So kita run. So kenapa 0M? Oh, ni putus saya tak nampak ni putus. Baru ada dia. So tak apalah, ignorekan negatif tu. So jangan ambil value. So dia sekarang I1 sama dengan lebih kurang 50 mA. I2 pun 50 mA, I3 pun 50 mA. So kalau dari segi ni kamu boleh letak value sini lah. 50 mA untuk I1, 50 mA untuk I2, 50 mA untuk I3. R total sebenarnya adalah I yang sama. Individually ini sama dengan 50 mA. Secara eksperimental. So ni I total So 50 ni, ini pun 50.
Yang ni individual, I1, I2, I3 adalah I yang sama. Okay. So compare dengan calculator. Calculator mean kamu gunakan value ni R1, R2, R3 dengan B1. Calculate berapa voltage 1, voltage 2, voltage 3 and calculate berapa I1, I2, I3. Itu kamu boleh buat. So dia ni comparekan dua tu dapatlah dia punya result output dia lah untuk yang kita buat secara manual dan juga secara ataupun secara calculated dengan secara simulation experiment. Okay, so itu adalah very basic punya contoh macam mana kamu nak buat sambungan secara series. Ini belum cerita pasal elektronik, ini pasal elektrik biasa je, passive component. Alright, next kita tengok pula pasal ini apa tadi, in series ya. Kita tengok in parallel. So sama juga kalau kamu boleh buat je benda yang sama je, kamu buat tempat lain lah. Sebab dia punya canvas ni besar kertas lukisan ni besar. Kalau kamu zoom out tu besar so banyak lagi ruang. So kamu boleh buat kat mana-mana pun. So katakan saya gunakan belah bawah di sini. Okay. Saya letak ni. Okay, kita nak buat pula yang secara apa tadi? Register in parallel So katakan kita guna value yang sama 10, 20, 30. Okay, saya buat 1, 2, 3 register Saya zoom sikit. Saya ambil siap-siap lah bateri dia. Sini. Nanti sambung kemudian lah. Okay, saya zoomkan. Okay, register 1, register 2, register 3. Okay. So satu tadi kita gunakan, tapi tak apalah, saya ambil ni 10, register 2, 20 dan register 3, 30. Tapi kalau kamu perhatikan kat sini, dia punya labeling ni sebab dia automated, dia continuity daripada yang tadi sebab tadi sampai R3, yang sini dah jadi R4 ni R4. So kalau kamu gunakan automated, kamu tak boleh nak ni lah. Tapi kalau kamu nak buang yang ni, apa nama yang automated labeling ni, kamu nak gunakan labeling kamu sendiri, kamu boleh klik je kat situ, kamu delete je Ini pun klik. Okay, klik delete. And then kamu letakkan kamu punya label sendiri kat sini. Gunakan caption, katakan sini nak letak R1 boleh. So dia salah. Automated tu dia dah hidden lah. Sebenarnya ada tapi dia hidden. Ini pun sama juga. So letak properties, caption R2. Di sini kamu boleh letak macam tadi R3. Kalau kamu perhatikan pada property dia, caption je R3. Tapi kalau segi software tu sendiri akan tahu dia punya label sebenar dia adalah R6 lah, automated value. Tapi yang dia punya yang kita nak kita nampak sebagai R3. Okay. Oh tapi ini besar sangat Tadi kita guna 10 ohm saja. Ini 20 ohm. Ini 30 ohm Okay, so kita dah serieskan macam tu. And then kita nak serieskan. Okay, kalau kita nak serieskan dia, kita just sambungkan macam ni je lah. Ini adalah R1 dengan R2 series parallel sorry. Ini dia tak bersambung. Kenapa dia jadi putus-putus R1 dengan R2 bila ada something wrong tak apa betul. Tak apalah, saya sambung direct je. R1 parallel kepada R2, R2 parallel kepada R3. Senang, saya terus salah. Kalau kamu nak nampak dia agak sempit, tarik je lah. Besarkan sikit ruang. Ni pun sama, kita boleh besarkan sikit ruang. Kesesuaian kamu lah, mana sedap mata memandang. Okay, and then kita ada bateri ni, kita
parallelkan kepada tiga-tiga tu. Ini sekarang ini adalah parallel kepada R1, R2, R3. Okay. So, kita ada 3 parallel circuit kepada satu bateri. So, kalau ikut ni value tadi 3 volt Okay. 2, 3. Okay, 3 volt. So, kita dah ada. Kalau kamu run, okey lah, tak ada masalah. Okay, cuma kita tak tahu value dia. Sama macam tadi, kita boleh letak meter. Apa-apa meter yang kita nak. Okay, kalau kita nak, kita tahu kalau parallel yang berbeza adalah current. Voltage sama so kita ambil meter kita ambil meter current dululah current. Okay, so ini kita tekan untuk, saya putuskan kat sini dulu. Ini kita nak ukur yang kat sini. Ini adalah untuk R1. Okay, tengah kita putuskan, kita ambil dia, copy, tepaskan. Ini adalah untuk R2. Dan sini saya putuskan dulu dan pastekan sekali lagi. Ini adalah untuk I3. So kalau labeling, kamu boleh labelkan lah. Ini katakan I1. Ini boleh kata I2. Dan sini kita kata I3. So kalau kita run, kita dapatlah. So ignorekan negatif, tak apa. Yang penting is value lah. Kalau kamu sakit mata tengok negatif ni, kamu ubah je polarity. So I1 lebih kurang 298, 300 mili lah lebih kurang. I2 lebih kurang 1 atau 50 mili, I3 lebih kurang 10 mili. So kalau campur balik, berapa jadinya. So kalau nak tahu berapa total dia, berapa arus total, kamu boleh letak di sini ataupun di sini untuk dia punya total current. So kita boleh ambil, katakan satu kat sini. Ini untuk I total dia lah. So labelkan dia sebagai I total. So kalau nak letak satu lagi pun boleh. Maksudnya kita tengok apa input output current dia. Adakah current sama ataupun tak sama. Tak dekat ni Satu masuk, satu keluar. Okay. So complete dah. So current dia kalau tengok, so ni arus yang sama. So ini pun kalau kamu campur 2, 3, 4, 5 lebih kurang So dapatlah dia punya arus individu I1, I2, I3 dan juga I total dia. Kamu boleh buat untuk reporting ni, kamu boleh buat macam tadi lah. Kena buat macam ni. Apa nama tu? Macam apa nama ni, table kan. Table kan. Ini kamu compare kan antara ini value untuk calculate experimental ataupun secara simulation. Ini kamu compare pula secara calculation. Calculation kamu kena kira lah. Kita ada voltage 3 volt, kita ada resistor 30 volt, 30 ohm, 20 ohm, 10 ohm. So kira masing-masing berapa arus untuk R1, berapa arus untuk R2, berapa arus untuk I3. Comparekan dengan value yang kamu dapat daripada eksperimen. Okay. So itu untuk current. Dan untuk voltage, sama juga macam tadi. Voltage kamu boleh letak dia punya voltmeter across resistor kita. Okay. So dalam kes ni, ini resistor kita kat sini. Kalau tak boleh, kena tarik tempat yang boleh. Apa tak boleh? Okay. Okay. Ini katakan adalah V1. Maksudnya voltage untuk resistor 1. Okey. Boleh gunakan ni untuk V2. Ni untuk sini V3. Ni dah serabut sikit sebab dah value dia dah overlap dia punya ni.
ikut manalah kamu punya kesesuaian masing-masing. So ini V1, sini V2, dan sini adalah V3 So alright, so kalau kita run, kita akan dapatlah value dia. So ini value untuk V1, V3 2.98, V2 2.98, V1 pun sepatutnya value yang hampir sama 2.98, lebih kurang 3 volt. So that means tiga value V1, V2, V3 adalah value voltage yang sama dengan voltage source. Okay, so itu adalah untuk sambungan siri dengan sambungan selari. Dan saya sebenarnya dah menjawab secara tak langsung manual tu ataupun dah tunjukkan secara tak langsung manual kita, iaitu kita punya mana tadi manual dia ni saya dah menjawab ni lah, semua saya dah tunjukkan. Okay, resistor semua series ampere. Okay, that's it. Alright, so ada soalan? Tak ada? Boleh faham? Okay, tak apa. Kamu ni faham tak faham dia sama je. Tak ada respon sangat. Tak apalah, kamu cuba dulu. Ada masalah, nanti boleh WhatsApp saya ke apa. Saya mungkin tutup saya punya session untuk Meet ni, untuk jimatkan data kamu lah. So anything kamu nak tanya, boleh tanya dalam WhatsApp group. Tak apa, kita dalam guna, sebab kita punya WhatsApp group share dengan group story kita, tak apalah. Just tanya je. Tapi kamu cuba dululah cuba, and then kamu ni. Untuk yang ke eksperimen 2, kalau kamu nak terus eksperimen 1 tapi yang bahagian 2 dia ni, yang mana tadi? Yang Kirchhoff ni. Kamu nak buat terus pun boleh, tak buat pun tak apa. Bukan tak buat, tak apa. Tak buat sekarang pun tak apa, boleh sambung minggu depan lah. Tapi kalau kamu faham apa yang saya tunjukkan tadi, sepatutnya kamu dah boleh buat yang inilah Kirchhoff ni. Macam mana nak selesaikan. Cuma untuk Kirchhoff, kalau mana nak zoom ni. Tu Kirchhoff ni, kamu letak value kamu sendiri. Katakanlah contohlah kamu letak sini. Ini letak value kamu. Katakan kamu letak P1 katakan 6 volt. Contohlah Ini B2 katakan 9 volt contoh. R1 R2 ni kamu letak value kamu sendiri. Katalah R1 katakan 10 ohm 2 katakan 5 ohm. Contoh je lah bukan sebenarnya cadangan saya. NR3 katakan 15 ohm. Okay. Teruskan. Kalau contoh sekarang ni, kamu dah letakkan kamu punya value untuk voltage B1 6 volt, voltage B2 ataupun E2 9 volt, R1 10 ohm, 10 R2 50 ohm, R3 50 ohm. So sebelum kamu buat eksperimen ni, kamu gunakan Kirchhoff rules yang kita dah belajar minggu lepas ke ataupun kuliah sebelum ni, kamu selesaikan, kamu cari apakah value macam saya cakap itulah, untuk Kirchhoff kita kena cari apa I dia. So kamu kena cari apa I1 dia, I1 berapa, I2 and I3. Okay, I1 kenapa jadi macam tu? I1
Ini I2 berapa? Pen saya tak apa dulu Tak apalah. Kamu cari I1, I2, I3 lah macam yang tu. So dari I1, I2, I3 and then nanti kamu cari pula voltage VR1, VR2, VR3. Itu dia punya ni seperti mana ni lah. And then kamu buat secara manual, calculated, teori, and then kamu buat secara eksperimen sama tak sama value-value tu semua. I1, I2, I3 and V1, V2, V3 adakah sama? Bukan sama exactly lah, maksud dia in between value yang acceptable ataupun macam mana. Jadi kalau tak sama, either kamu punya calculation tu tak betul ataupun eksperimen tu tak betul. Tapi tu nantilah kamu cuba dulu yang dua ni tadi, parallel dengan serial, kamu jawab semua ni, dan kamu bawa cuba yang Kirchhoff rules. Kalau tak boleh sempat ini, kamu sambung balik minggu depan. Okay? So, kalau tak ada apa-apa, saya stop dulu. Attendance isi lah untuk yang group ini lah. Tak apa yang group satu lagi pergi ikut group Dr. Fauzi. Yang saya punya ikut saya punya. Isi attendance and then kamu buat dulu manual ni.